Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Green Talk. Terima kasih kerana hari ini bersama saya lagi dalam episod Green Talk yang baru. Jadi episod Green Talk pada hari ini, kita akan berkongsi tentang bagaimana perniagaan di luar sana, terutama sekali syarikat-syarikat tempatan, dapat membantu dalam menjadi salah satu medium ataupun penyumbang kepada penyelesaian hijau ataupun green solution kepada alam sekitar kita. Bagaimana sesuatu perniagaan itu ataupun penghasilan produk itu bukan sahaja dapat memberi keuntungan kepada syarikat berkenaan dan membantu ekonomi negara, malah membantu dalam penyelesaian hijau dan menyokong kelestarian alam secara amnya dan Malaysia secara khususnya. Jadi bersesuaian dengan tetamu yang kita bawakan pada hari ini, di mana syarikat ini menghasilkan produk yang boleh diguna pakai daripada batang kelapa sawit. Unik bukan? Seperti yang kita tahu, batang kelapa sawit selalunya dibiarkan terbakar atau reput saja di ladang apabila buahnya diambil. Tetapi syarikat ini telah mendapat idea untuk menghasilkan produk yang boleh diguna pakai daripada batang kelapa sawit itu sendiri. Jadi untuk berbicara dengan lebih mendalam lagi tentang produk ini dan syarikat ini, kita membawa pengurus besar kumpulan Vedastro Sdn Bhd, iaitu Encik Amir Hakimin Hashim. Apa khabar Encik Amir? Terima kasih, khabar baik Cik Ika. Terima kasih kerana sudi bersama Green Talk pada hari ini, Cik Amir. Ya, sama. Terima kasih dari pihak Vedastro juga atas jemputan. Okey, Cik Amir, sebelum kita pergi mendalam lagi tentang produk yang dihasilkan oleh syarikat Vedastro sendiri, boleh Cik Amir kongsikan atau ceritakan sedikit latar belakang Vedastro itu dan apakah fungsi dan peranan Vedastro Sdn Bhd itu sendiri? Alright, terima kasih Cik Ika. Vedastro sebenarnya merupakan syarikat teknologi hijau ataupun dalam Englishnya kita panggil Green Technology Company yang kita fokus pada penghasilan produk-produk biodegradasi, produk yang mesra alam, dan paling penting sekali ianya dibuat daripada kita punya komoditi utama negara iaitu kelapa sawit. So bersijilkan kepada SIRIM Ecolabel dan Food Contact Application sijil. Vedastro secara strategiknya kita sekarang mempunyai kilang seluas 22,000 kaki persegi di pusat penindustrian Gebeng, betul-betul berdekatan dengan pelabuhan Kuantan di Pahang. So tiga tonggak utama yang Vedastro utamakan. Pertamanya dari segi alam sekitar, keduanya dari segi ekonomi, dan yang terakhirnya dari segi sosial, yakni untuk meningkatkan kualiti hidup untuk masyarakat amnya. Jadi sedari bila idea ini datang dan macam mana boleh tercetusnya menggunakan batang kelapa sawit itu untuk menghasilkan produk itu? Sawit merupakan komoditi utama penting dekat Malaysia dan secara amnya meliputi seluas hampir 6 juta hektar ladang sawit yang ada kat Malaysia ni. So secara terperincinya ada dekat 450 ke 500 pokok sawit pada setiap 1 hektar. Dan orang cakap usia produktif sawit ni di sekitar 20 ke 25 tahun saja. Dan lepas dah 20-25 tahun tu, dia start merosot lepas tu. Dan proses penanaman semula pun akan dijalankan oleh pihak-pihak agensi yang bertanggungjawab. So bagi kebiasaan sebelum ni, kalau kita tengok di Malaysia sendiri ataupun di negara jiran Indonesia ataupun maupun di India, so pembakaran terbuka akan dilakukan secara besar-besaran lah untuk proses penanaman semula. Betul. So lama kelamaan dek kerana kesedaran dan akan kepentingan menjaga alam sekitar ni dah mula tercetus dalam setiap diri agensi semua ni, masyarakat dunia semua. So pembakaran semua dah start tidak lagi dijalankan. Okey, tetapi batang-batang pokok ni yang dah tua ni lepas 25 tahun dia akan ditumbangkan dan dia orang akan mula racik potong-potong bagi dia mereput secara semula jadi. Tapi sebenarnya ini juga tidak begitu baik sebabnya ia bakal mengundang satu sejenis haiwan tu, kita panggil dia kumbang badak. Kumbang badak ni yang bila kumbang badak ni dia serang pokok-pokok tua ni, dia bukan saja serang pokok yang dah tua, yang dah habis mati ni. Bila kita start mula penanaman semula anak-anak pokok ni, kumbang badak ni akan terbang serang pula anak-anak pokok kelapa sawit yang baru ditanam. So secara efektifnya oleh sebab itu
adalah lebih bermanfaat jika batang-batang sawit yang tua tadi ini dikumpulkan pada satu tempat pusat, diproses menjadi bahan-bahan yang boleh menjadi kegunaan bahan harian kita. So itulah yang dijalankan sekarang ini oleh pihak Berdastro. Dah berapa lama tu Cik Amir syarikat Berdastro menjalankan aktiviti ni ataupun perniagaan ni? Okey, Berdastro secara rasminya kita didaftarkan di bawah SSM pada tahun lepas, iaitu secara spesifik pada bulan Mei 2020, dan kita telah menyiapkan proses untuk penyediaan mesin, penyediaan pengering, semua alatan pemprosesan berjaya diselesaikan, disiapkan pada Januari 2021 tahun ini. So kita juga ada membuat beberapa kolaborasi dengan pusat-pusat institusi pendidikan tinggi, termasuklah UniKL, termasuklah dengan UiTM dan beberapa lagi agensi kerajaan yang lain lah. Jadi macam tadi Cik Amir cakap pasal mendapatkan sumber batang kelapa sawit itu sendiri. Jadi bagaimana pihak Berdastro nak memastikan batang kelapa sawit itu dapat secara berterusan, dan bagaimana proses dia? Adakah macam kita, contohlah saya bagi contoh sebab saya kurang pasti, kita jumpa dengan pemilik kelapa sawit tu dan kita deal lah, you asingkan batang ni, nanti kita datang ambil ke, macam mana tu? Bagaimana untuk mendapatkan sumber tu secara berterusan? Industri minyak sawit seperti yang kita semua tahu, dia sebenarnya ialah tonggak utama ekonomi Malaysia dan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembekalan sumber makanan serta tenaga untuk peringkat global, dunia punya stage lah. So selama beberapa dekad ni, Malaysia berada pada kedudukan yang baik selaku antara negara pengeluar minyak sawit paling produktif dekat dunia. Okey, dekat Malaysia macam saya cakap tadi, keluasan penanaman ladang sawit berjumlah hampir 6 juta hektar, dan 1 hektar ni lebih kurang kalau kita boleh gambarkan seluas standard keluasan padang rugby. So setiap pemilik ladang, terutama dari syarikat gergasi, macam contoh saya boleh kasih Sime Darby, kita ada Felda FGV, kita ada TH Plantation. So mereka ni semua, dia orang dah ada jadual penanaman semula, okey, bagi setiap taburan kawasan di sekitar Semenanjung maupun Sarawak dan Sabah. So Berdastro secara khususnya akan bekerjasama secara rapat dengan syarikat-syarikat sebegini untuk mendapatkan maklumat lanjut bagi fasa dan jadual penanaman semula ladang sawit tersebut. So from dari masa ke semasa kita akan dapat tahulah, contoh Bauxite bagi tahu kita, okey, bulan Januari kita ada penanaman semula di kawasan Sabah, di kawasan Johor, contoh dia. So kita akan deal meterai perjanjian dengan pekebun kecil di sana untuk start kumpulkan batang-batang sawit yang tua daripada pusat penanaman semula tadilah. So untuk pengetahuan umum, Berdastro kita punya sendiri mesin, kalau kita panggil bahasa Melayu mesin pemusnah, atau Inggerisnya kita panggil mesin crusher. So mesin ini dia mampu untuk mengisar satu batang sawit dalam masa 4 saat je. Okey. So rantaian sumber batang sawit ini dikawal dan diawasi, disila kawal oleh Jabatan Bahan Mentah Raw Material Department dekat Berdastro sendiri. Baik, itu saja. Okey, faham. Okey, jadi Cik Amir, apa kelebihan, kita tahulah kelebihan secara kita pakai bahan buangan, itu satu penjimatan lah. Tapi selain daripada itu, kelebihan produk yang terhasil daripada batang kelapa sawit ini jika nak dibandingkan dengan produk-produk yang lain lah, yang menggunakan pembuatan secara berlainan, apa kelebihan dia? Alright, baik Ika, soalan yang baik. Produk yang dihasilkan oleh Berdastro menggunakan batang kelapa sawit sudah semestinya amat mesra alam, sudah semestinya biodegradasi atau biodegradable. So kalau kita bandingkan dengan produk-produk hijau lain, contohnya saya ambil paling dekat ialah straw lah, yang diperbuat daripada kertas, paper straw. So dari straw yang dibuat daripada beras, rice straw yang dibuat daripada fiber tebu. So produk Berdastro mempunyai lebih banyak kebaikan dari produk-produk yang lain ini. So kita lihat straw kertas seperti yang saya sebutkan tadi.
So penghasilannya menyebabkan pencemaran udara kerana sebab udara akan menjadi toksik. Okey, bila sebuah kilang yang menghasilkan kertas, dia akan melepaskan asap daripada proses penghasilan kertas tadi. So apabila udara sudah mula untuk menjadi toksik, sekaligus ini akan mewujudkan hujan toksik kemudian hari. Okey. Dan kalau kita boleh gambarkan dengan pemahaman yang meringkas, satu rim kertas A4 tadi ni, A4 punya satu rim kertas, kita perlukan sekurang-kurangnya 170 liter air untuk proses penghasilan tersebut. Air sudah pasti tercemar dan kemudiannya pencemaran udara untuk penghasilan kertas. Okey, kita lihat pula kepada straw yang diperbuat daripada fiber tebu dan beras pula, rice straw dengan sugarcane punya straw. So kedua-dua ini mempunyai sebenarnya mengganggu kestabilan nutrisi manusia secara global dan rantaian makanan dunia. Sebab apa? Kedua-dua bahan asas ini kita gunakan untuk makanan. Tebu untuk hasilkan gula, beras untuk makanan secara untuk penduduk dunia amnya. So bila kita dah start mengganggu bahan mentah ni untuk buat straw, sudah pasti dia akan mengganggu rantaian nutrisi dan rantaian makanan secara amnya. Jadi kan, Cik Amir, bagaimana pula penerimaan pasaran terhadap produk hijau sebegini? Adakah mungkin dulu kurang celik lah terhadap produk-produk hijau seperti ini. Mungkin sekarang mungkin lebih baik. Bagaimana penerimaan pasaran daripada bermulanya untuk keluarkan produk seperti ini sehingga sekarang? Baik, di Malaysia pengguna, saya tak nafikan, mempunyai kesedaran terhadap alam sekitar yang amat tinggi. Okey, tetapi dia punya sikap, dia bersikap sederhana terhadap alam sekitar. Okey, hal ini kalau kita buktikan setengah pengguna dia lebih suka membeli produk konvensional. Saya masukkan produk konvensional ialah produk petroleum based lah, tanpa menghiraukan kesan negatif produk konvensional terhadap alam sekitar. So mungkin ada antara faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemungkinan kesukaran yang dihadapi oleh pengguna masa nak mencari di kedai produk-produk hijau ni, dan harga yang agak sedikit lebih tinggi dari produk-produk konvensional yang ada di pasaran. So and then keduanya tadinya dari sudut masyarakat, keduanya dari sudut pemilik rangkaian syarikat makanan atau minuman. Kos adalah faktor yang paling dititik beratkan sebelum membeli sesuatu produk hijau. Umpamanya straw lah paling dekat, sebab kilang kami buat masa sekarang fokusnya ialah pada pembuatan straw, eco straw. So perbezaan 1 ke 2 sen dengan straw konvensional yang tadi ni akan membuatkan mereka tidak memilih untuk membeli produk hijau. Contohnya bedah straw contohnya 6 sen, straw petroleum base konvensional 4 sen. Dan diorang akan lebih untuk menitik beratkan faktor balance sheet perniagaan mereka daripada memilih produk hijau tadi. Itu saja. Faham. Tapi dengan cabaran yang ada, bagaimana ini tambahan sikit lah bagaimana Vedastro ataupun Cik Amir sendiri mampu mengekalkan ataupun sustain the business? Mungkin dah ada Vedastro sendiri dah ada klien sendiri ataupun macam mana dengan cabaran yang ada tu? Okey, terima kasih Ika. Buat masa sekarang penerimaan Malaysia mungkin agak kurang dibanding dengan penerimaan masyarakat yang berada di Amerika, masyarakat yang berada di Eropah, di Australia. So oleh yang demikian, produk-produk Vedastro khususnya yang dibuat daripada bahan hijau ini yang mendapat pengiktirafan SIRIM Eco Label ni dipasarkan di luar negara. Kebanyakannya 90% sekarang ini dipasarkan di luar negara berbanding dengan pasaran tempatan. Jadi mungkin kesedaran tu kena ada lebih lagi lah selepas ini dari kalangan pengguna terutamanya sekali, kerana kita yang terlibat dalam industri ini mungkin kita dah tahu tentang impak ataupun kesannya. Mereka pengguna di sana mungkin kena banyakkan lagi, kita sebagai agensi kerajaan mungkin akan lebih banyakkan lagi pameran ataupun program-program kesedaran tentang penggunaan barangan hijau seperti ini. Baiklah, jadi Cik Amir, mungkin terakhir sekali Cik Amir boleh kongsikan sarana ataupun harapan Cik Amir sendiri untuk produk hijau seperti ini dan mungkin seperti perniagaan-perniagaan yang dijalankan oleh Vedastro itu sendiri.
Baik, agensi-agensi yang bertanggungjawab, kita harap dapat memberikan penerangan yang jelas lah kepada komuniti amnya. Sebab kita tengok sekarang ni ada macam-macam produk yang menyatakan ianya diperbuat dari bahan asas hijau, dan tambahan pula dia menggunakan perkataan-perkataan seperti oxo biodegradable, dia menggunakan perkataan green polyethylene, walhal dia menggunakan petroleum sebagai bahan asas, okey, raw materialnya. So peratus bahan hijau dalam kandungan produk-produk ini amatlah sedikit peratusnya, mungkin 1 ke 2% sahaja. Dan selebihnya adalah bahan material, bahan mentah diperbuat daripada petroleum. Okey. Baik, berdasarkan maklumat kajian, dalam dunia punya kajian, hanya 9% sahaja plastik yang benar-benar dikita semula. Yang lainnya 90% akan menimbun di tapak perubisan sampah, menimbun di sungai-sungai dan terdampar di lautan. Okey. Sebaiknya diharap pihak kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan dapat memperkasakan kempen kesedaran amalan penggunaan produk hijau yang lebih kreatif dan mudah difahami oleh masyarakat Malaysia amnya. So, penguatkuasaan yang tegas perlu kita ambil oleh semua agensi yang berkaitan bagi sama-sama melindung alam sekitar dalam negara kita ini. Pembelian pelbagai produk hijau dapat menjayakan polisi kerajaan khususnya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mapan dan lestari dan alam sekitar yang sejahtera di Malaysia. Betul. Jadi itulah gunanya untuk didaftarkan di bawah syarikat-syarikat yang mengeluarkan ataupun menghasilkan produk ataupun servis hijau seperti MGTC sendiri. Saya tidak pasti sama ada Encik Amir tahu ataupun tidak. Kami mempunyai My Hijau Mark, ya, di mana syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk hijau ataupun servis hijau perlulah didaftarkan di bawah My Hijau Mark ni. Jadi senang juga untuk pengguna mencari ataupun mendapat barang-barang ini hanya dengan melalui aplikasi My Hijau saja. Dan mungkin Cik Amir boleh consider nanti untuk tengok mungkin akan ada future collaboration ataupun future untuk didaftarkan di bawah My Hijau Mark itu sendiri. Okay, jadi Cik Amir, terima kasih kerana sudi berkongsi tentang perkongsian yang sungguh menarik ini, kerana mungkin di luar sana tidak tahu, ya, kelebihan ataupun apa kegunaan bahan-bahan buangan seperti batang kelapa sawit ini yang dapat dihasilkan, dan ianya sangat-sangat menjaga dan melindungi, melestarikan alam sekitar kita. Terima kasih kepada syarikat seperti Vedastro ini, dan diharapkan banyak lagi syarikat seperti Vedastro ini dapat dijalankanlah perniagaan seperti ini. Terima kasih sekali lagi Encik Amir kerana sudi bersama dengan Green Talk pada hari ini. Jadi untuk mereka yang mungkin terlepas untuk menyaksikan episod pada hari ini ataupun mungkin sudah setengah jalan, jangan risau kerana anda boleh saksikan ulangannya dalam Facebook rasmi mgtc.my dan YouTube rasmi kami iaitu MGTC Live. Jadi insya-Allah sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang dengan topik yang lain. Sehingga kini, stay safe everyone, stay safe juga untuk Encik Amir dan kepada semua penonton Green Talk. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Waalaikumsalam.